Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So hari ni jumpa lagi aku dalam live aku yang nombor 4. So hari ni aku nak share something yang kadang-kadang semua orang rasa. Okay, sebab dulu aku pun rasa something, aku pun rasa benda ni. Okay, aku nak share macam mana cara kita nak buat hidup kita ni tak rasa kosong. Kita tak rasa hidup kita ni tak ada meaning. Okay, sebab Hamka dia kata kalau hidup sekadar hidup, okay, babi dalam hutan pun hidup. Kalau hidup sekadar nak kerja, kera pun kerja. Okay, itu apa yang Hamka kata. So masa first time aku dengar benda ni, aku rasa macam uish, kasar gila kan. So dia guna perumpamaan babi dengan kera sebagainya. Tapi bila kita fikir balik, bila kita baca lagi, kita mendalami benda tu, yes, it is true. Benda tu sangat betul. Okay, so aku share hari ni, InsyaAllah dalam tempoh pendek 7-8 minit. Okay, 5 cara macam mana kita nak buat hidup kita ni tak jadi kita hidup sekadar hidup. Okay, so cara yang pertama adalah make sure apa saja yang kita buat dalam hidup kita, daripada kita bangun pagi sampai malam. Okay, Kak Azhar, terima kasih Kak Azhar. Okay, daripada pagi sampai malam, make sure benda tu ikut sunnah. Okay, bila kita sebut sunnah ni, kadang kita ada mindset macam, ya Allah susahnya, kena bangun pagi kan, kena berjaga pukul 3 pagi, kena pergi masjid apa semua kan. So benda tu terus block kita. Tak. Okay, Islam is the way of life. Simple. Okay, kalau apa perasan, start daripada kita bangun pagi tu. Okay, kalau kita belajar, kita cari balik ilmu tu, Islam dah habaq dekat kita dah. Macam mana cara kita nak bangun, okay, macam mana apa benda rutin yang kita kena buat pagi-pagi. Masuk toilet pun macam mana cara dia, nak mandi ada cara dia, nak buang air kecil, buang air besar pun ada cara dia. Okay, nak makan tu telah semua orang tahu. Okay, even pada yang dah kahwin pun ada cara dia. Okay, malam nak tidur, semua ada cara dia. Alright, so make sure apa saja yang kita buat mesti berlandaskan ikut kepada sunnah. Okay, so bila kita buat benda tu, kita akan rasa macam hidup kita ni macam, wow, aku buat benda yang Allah suka ni. Okay, aku buat benda yang Nabi suka ni. Aku buat benda yang sama macam yang Nabi buat dulu. So benda tu akan buat kita rasa macam best. Kita rasa macam semangat kita tu membuat-buat. Sebab kita rasa bila kita buat, Allah reza, kita buat, Nabi suka. Okay, tu first thing. Jangan tengok benda lain lagi. Okay, ingat first thing. Okay, so yang kedua, macam mana cara kita nak buat hidup kita ni jadi hidup tak sekadar hidup kan? Hidup bukan sekadar kerja, adalah kita kena buat, ya Pak Wah kasih perkongsian bersama. Okay, so yang kedua adalah kita kena ada vision board. Okay, so what is vision board? Vision board ni adalah something, satu board, satu papan, tak kisahlah dia boleh jadi whiteboard ke, dia boleh jadi softboard ke, yang dekat situ kita letak semua impian kita. Okay, kita letak impian kita. Contoh, kita nak pergi haji, nak pergi haji umur 40. So kita print gambar Kaabah ke, kita letak dekat situ. Kita nak pakai kereta Golf GTI color biru, sporting hitam, contoh kan. Okay, print, kita letak dekat situ. Okay, kita nak kahwin dengan seorang isteri yang solehah, yang muka macam ni kan, kita nak print tak tahu kan. So kita lokeh ke apa sikit, ataupun ada orang yang iras macam tu ke apa ke. Okay, kita print, kita letak dekat situ. Okay, so kita nak bawa mak ayah kita pergi mana-mana. Okay, letak gambar mak ayah, letak dekat situ. Letak gambar holiday. Itu adalah vision board. Dan letakkan kita punya vision board tu dekat tempat yang kita boleh nampak hari-hari. Sama ada dekat tepi cermin ke, dekat tempat semayang ke, dekat tempat nak sikat rambut ke, mana-mana lah. Okay, so apa fungsi vision board ni? Macam mana vision board ni nak tolong kita supaya nak jadikan hidup kita ni bukan sekadar hidup? Simple ya. Bila kita tengok benda yang kita nak capai, bila kita tengok benda yang kita nak sangat hari-hari, dia akan efek, dia akan bagi pengaruh pada pemikiran kita, pada emosi kita, dan juga pada tindakan kita. Okay, so otak dia tengok hari-hari, dia tak boleh tahan. So dia hantar pada kita punya emosi kita kan. So emosi kita akan trigger, aku nak. So dia akan hantar signal pada kita punya action kita. Okay, Tuan Razik, Assalamualaikum. Okay, so bila dia dah hantar kepada kita punya action kita, okay, so itu yang akan drive kita untuk nak jadi lagi baik hari demi hari. Kita akan buat satu benda pun, setiap benda kita akan buat dengan sehabis baik. Okay, alright. So itu adalah kegunaan vision board yang kedua. Alright, boleh dapat vision board. So yang ketiga,
Apa benda yang nombor 3 ni, yang kalau kita buat, kita boleh jadikan hidup kita ni bukan sekadar hidup. Hidup kita ni bukan sekadar kerja. Apa dia? Zakat dan juga sedekah. Tak mana tu? Okay, ramai orang lupa benda ni. Okay, yang ni pun saya dapat ilmu. Aku dapat ilmu daripada guru aku. Alhamdulillah, Masya Allah, Allah baik. Okay, zakat. Zakat ni wajib kot. Wajib pada semua lah. Okay, pada semua. Ada jenis-jenis dia. Pada yang berniaga ada zakat dia sebagainya. Okay, right? Kita check balik. Umur kita 24 dulu. Okay, katakanlah umur kita 24 dulu. Kita bayar zakat. Kita bayar bulan-bulan lah kan. Kita bayar zakat sebulan RM20. Contoh kan. Okay, zakat pendapatan kita. So lah ni umur kita 34. Dah 10 tahun. Takkan umur 24, daripada umur kita 24 sampai 34, zakat yang kita bayar tu maintain sebulan RM20 je. Nampak? Okay. So kalau kita fikir balik benda tu, kita akan rasa, ya Allah, value yang aku contribute, value diri aku, okay, pada agama hanya RM20 sebulan. Okay, bahasa mudah dia macam tu lah, supaya nak bagi semua nampak, nak bagi semua rasa apa yang aku cuba nak sampaikan. Okay, right? So bila kita ada that kind of thinking, that kind of orang kata pemikiran, kita akan rasa kita nak push. Malu aku kalau orang tak tahu pun kan, tapi Allah nampak ni kan, 10 tahun RM20 sebulan. So aku nak usaha lebih. Okay, aku nak buat second job, aku nak buat, if anything, aku nak buat benda lain supaya aku boleh contribute more, supaya aku boleh bagi lebih. Okay, so umur 24 dulu, aku bayar zakat RM20 sebulan lah ni. Aku nak make sure maybe sebulan 100. Okay, so itulah salah satu cara macam mana kita nak buat hidup kita ni meaningful. Hidup tak sekadar hidup, hidup tak sekadar kerja. Right? So sedekah pun ya. Alright, sedekah. So sedekah is something yang bila kita bagi, okay, kita bagi pada seseorang tu, dia akan buat kita rasa macam kita rasa better. Okay, dia akan buat diri kita rasa better. Okay, tak kisahlah kita keluar daripada bank tu, ada orang jual tisu ke, ada orang ataupun duduk saja. Even kalau kita bagi RM1 pun, okay, dia akan buat kita rasa macam best. Sedekah is something yang buat kita rasa ketagih. Okay, apa akan rasa benda ni? Okay, right? So lepas apa bagi RM1, esok lusa apa rasa apa nak buat lagi benda tu? Apa nak bagi lebih? Apa nak bagi lagi pada ramai orang? Okay? Dan apa yang apa akan buat? Apa akan usaha lebih lagi untuk nak dapat lebih. So bila dapat lebih, dah kita boleh bagi lebih. Itu sifir dia. Okay, alright. So zakat dan sedekah juga merupakan salah satu cara untuk nak make sure kita hidup bukan sekadar hidup. Okay, hidup kita ada makna. Alright. Dan yang keempat, okay, benda yang simple, insya-Allah kuasa semua orang boleh buat. Apa dia? Syukur. Alright, syukur. Okay, syukur ni satu yang semua orang kena ada. Okay, syukur adalah sifat hamba. Kita adalah hamba. Alright. Daripada benda yang kecil tu, kita kena duduk, kita kena fikir balik, kita kena check balik, kita kena bersyukur atas benda tu. Kita boleh bernafas, okay, bangun pagi, kita tengok ada isteri kita dekat sebelah, kita boleh cakap dengan mak ayah kita dekat telefon. Okay, right? Syukur benda-benda yang kecil tu. Bila kita syukur dekat benda-benda yang kecil tu, dia akan buatkan kita rasa, ya Allah, hidup aku ni banyaknya special yang bagi pada aku. Okay? So kita rasa macam, I'm so special. Okay, I'm so special. Terima kasih ya Allah. Okay, so bila kita ada rasa macam tu, kita akan rasa macam hidup kita ni ada value dia. So kita akan contribute pula pada orang lain. Okay, syukur. Dan yang terakhir adalah apa dia? Sebelum tidur setiap malam, make sure kita flashback balik apa yang kita buat daripada pagi sampai malam tu. Okay, apa perkataan yang kita cakap, siapa yang kita jumpa, apa teks WhatsApp yang kita bagi, okay, apa yang terdetik dekat hati kita. Okay, right? So, dan make sure setiap seorang yang bagi masalah pada kita ke, ataupun setiap seorang yang buat kita rasa marah, buat kita rasa sedih, okay, kita kena maafkan dia. Kita kena maafkan dia. Ingat, maafkan orang tu bukan untuk kebaikan dia. Okay, yalah, kita maafkan dia, kita doakan dia, Alhamdulillah. Okay, tapi bila kita maafkan orang tu, benda yang paling utama adalah kita membebaskan diri kita. Okay, kita membebaskan diri kita daripada rasa tak seronok, daripada rasa keluh kesah. Okay, ada klien aku yang buat sesi counselling, 10 tahun dia hidup dalam perasaan dendam. Okay, dendam dekat family, dendam dekat abang, even ada parent yang dendam dekat anak. Okay, so bila jadi ada dendam tu, ada marah tu, dia akan jadi penghalang. Dia akan jadi penyekat rezeki. Okay, dia akan jadi penghalang kepada jodoh yang baik-baik. Yes,
Betul. Benda tu memang betul. Okay, so maafkan semua orang supaya kita rasa relax. Okay, dan make sure juga kita fikir balik dalam sehari tu ada tak benda perkataan yang kita cakap pada orang yang bagi kesan yang positif pada orang, yang menggembirakan orang, yang buat orang rasa macam alhamdulillah aku baru dapat benda ni. Okay, kalau ada alhamdulillah, terbaik, teruskan. Okay, kalau tak ada tak apa. Okay, cakap dekat diri. Okay, esok aku akan make sure aku akan cakap something, aku akan buat something, aku akan tulis something dekat Facebook ke dekat WhatsApp ke yang boleh bagi efek pada orang. Okay, so itu adalah salah satu cara juga nak buat macam mana hidup kita ni ada meaning. Macam mana cara nak make sure hidup kita ni ada meaning. Okay, so aku recap balik 5 benda yang aku ulang tadi. First, buat apa? First, kita kena buat setiap benda dalam hidup kita ni based on sunnah. Okay, insyaAllah kita akan happy. Okay, kita akan rasa Allah nampak kita buat benda yang Nabi buat, kita akan seronok, positive vibes akan main. Okay, itu yang first. Yang second, kita kena ada kita punya vision board. Vision board ni benda yang best yang kita nak capai, kita lekat gambar tu, kita tulis ke apa, kita letak dekat somewhere yang kita nampak hari-hari. Dia akan push kita untuk nak jadi better. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah zakat dan juga sedekah. Itu adalah salah satu cara kita nak tahu value kita. Okay, value kita daripada segi agama lah. Okay, alright. So, yang tu juga dia akan push kita untuk jadi better person. Okay, dan yang keempat, apa dia? Syukur. Okay, syukur ni memang semua boleh buat dan semua kena buat hari-hari. Dia akan buat kita rasa macam ada sifat hamba. Alright. Dan yang terakhir adalah buat apa? Tiap malam sebelum tidur, kita flashback balik. Okay, kita flashback balik whatever yang kita buat sepanjang hari, dan supaya kita rasa kita contribute pada seseorang ataupun pada siapa-siapa lah. Okay, itu 5 benda yang kita boleh buat, yang kita kena buat supaya nak make sure hidup kita bukan sekadar hidup. Sebab Hamka kata babi di hutan pun hidup. Dan hidup kita ni tak sekadar kerja. Sebab Hamka kata kera pun kerja. Okay, so itulah daripada aku. Aku harap ilmu tu bermanfaat untuk aku juga dan untuk apa semua. Okay, dan share kalau apa rasa benda ni ada manfaat, insyaAllah sama-sama kita. So terima kasih pada tengok live ni sama-sama dah. Abang Farid, okay, Umar, Kak Azhar, Chen semua. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.